Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Sefakro dan juga kepada rakan-rakan sekelas semua. Okey, tadi kumpulan saya telah menerangkan tentang jenis-jenis dam ataupun dam yang dikenakan oleh Haji Ifrad. Pengenalan dam dan dalil mengenai dam. Okey, yang pertama, dam dalam bahasa Arab iaitu dipanggil darah, tapi dari segi istilah kita panggil denda. Denda. Okey, seterusnya, dam dikenakan kerana meninggalkan perkara-perkara yang wajib, melakukan perkara-perkara yang dilarang, sama ada dilakukan secara sengaja, tidak sengaja atau kerana tidak tahu. Kat sini dia ada bahagian dia. So kita akan slide seterusnya. Okay, yang seterusnya adalah terdapat 3 bentuk hukuman mengikut tahap-tahap pelanggaran. Yang pertama, jadi 3. Yang pertama, sekiranya melanggar larangan secara sengaja tanpa keuzuran atau bukan di bawah paksaan, hukumnya berdosa dan jemaah diwajibkan membayar dam. Itu pertama. Contohnya macam bersetubuh sebelum tahlul awal. Okey, kat situ dia kena dam sebab apa? Dia sengaja langgar. Okey, dan dia dosa besar dan dia dikenakan dam. Okay, yang kedua seterusnya adalah sekiranya melanggar larangan kerana terpaksa, hukumnya tidak berdosa dan jemaah wajib membayar dam. Dan akhir sekali adalah sekiranya melanggar larangan kerana sebab jahil, uzur, lupa atau semasa tidur, maka hukumnya tidak berdosa dan tidak wajib membayar dam. Contohnya macam terlupa ketika nak beruku ataupun kita terlupa untuk tawaf wada. Itu dia tidak berdosa dan tidak wajib membayar dam. Dia terlupa, bukan sebab sengaja tapi tidak sengaja. So kat sini jelas. Seterusnya adalah dalil mengenai dam. Kalau kita tengok sini ada surah Al-Baqarah ayat 196. Ayat dia panjang, tapi kita ringkaskan yang pendek, yang apa yang kita tengok dalam slide semester lepas, iaitu wa'atimul hajja wal umrata lillah. Itu maksudnya sempurnakanlah ibadat umrah dan haji kerana Allah Ta'ala. Okey, jenis-jenis dam. Dam dari segi istilah iaitu denda. Okey, ada 2 situasi kepada jemaah haji wajib membayar dam. Okey, situasi yang pertama, diwajibkan ke atas jemaah haji membayar dam apabila melakukan perkara larangan semasa ibadah. Okay, maksud dia jemaah haji yang melakukan 13 perkara larangan tu wajib membayar dam dengan jenis-jenis dam yang tertentu. Situasi yang kedua iaitu meninggalkan perkara yang diwajibkan seperti rukun dan wajib. Okay, jenis dam asalnya ada 4, iaitu tertib, takdir, ta'dil dan tahyir. Okay, untuk dam haji terdapat 4 jenis dam yang akan dikenakan kepada jemaah haji jika tidak menyempurnakan haji. Okay, yang pertama, dam tertib dan takdir. Yang kedua, dam tertib dan ta'dil. Yang ketiga, dam tahyir dan takdir. Dan yang terakhir, dam tahyir dan ta'dil. Sebab-sebab dikenakan dam dalam haji ifrad. Macam kita tahu, haji ifrad ni dia tak dikenakan dam berbanding haji-haji lain seperti haji tamattu' dengan haji qiran. Tetapi para jemaah dia perlu berada dalam ihram lebih lama berbanding haji-haji yang lain, macam haji tamattu', haji qiran tadilah. Jadi kemungkinan para jemaah nak langgar pantang larang tu lebih tinggi, dan kalau kita langgar, kita dikenakan dam mengikut jenis pantang larang yang kita langgar tu. Tapi sebelum tu ada juga satu sebab kenapa kita dikenakan dam walaupun kita buat haji ifrad. Okey, ni sebab pertama dia adalah ihsar. Ihsar ni apa? Ihsar ni ialah apabila seseorang itu tertahan daripada melakukan ibadat haji atau umrah. Okey, contoh Pak Ramli. Pak Ramli ni dia dah niat ihram dah kat miqat dalam kapal terbang. Sampai-sampai dekat
lapangan terbang Jeddah, tiba-tiba kerajaan Arab tak bagi Pak Ramli ni masuk Mekah atau Madinah. Mekah sebab nak buat haji atau umrah. Jadi Pak Ramli ni dah dikira ihsar, iaitu tertahan daripada melakukan ibadat haji atau umrah. Jadi Pak Ramli ni dia dikenakan dam sebab dam ni dapat melepaskan Pak Ramli daripada ihram. Sebab macam kita tahu, ihram ni takkan terlepas atau takkan tertanggal selagi kita tak selesaikan semua rukun ibadat haji atau umrah tu walaupun 1000 tahun. Jadi cara Pak Ramli nak tanggalkan ihram tu adalah dengan membayar dam. Dam apa yang Pak Ramli kena bayar? Dam tertib dan takdil, iaitu dam yang tertib mengikut ketetapan, dan takdil tu bandingan dia. Okey. Contoh dia, okey. Pertama, Pak Ramli kena sembelih seekor kambing. Kalau Pak Ramli tak boleh, Pak Ramli kena bagi makan kepada fakir miskin sejumlah cupak makanan yang dapat dibeli dengan harga seekor kambing. Nampak bandingan dia. Dan turutan dia, first Pak Ramli kena sembelih seekor kambing. Okay, itu turutan dia yang pertama. Tapi kalau Pak Ramli tak boleh, Pak Ramli kena bayar sejumlah cupak makanan yang dapat dibeli dengan harga seekor kambing. Kalau Pak Ramli tak boleh juga, ini turutan dia ketiga. Pak Ramli kena berpuasa sebilangan hari mengikut jumlah bilangan cupak yang dapat dibeli dengan harga seekor kambing. Jadi sebab tu dia dinamakan dam tertib dan takdil. Dia ada turutan dia dan bandingan dia adalah bandingan mengikut harga seekor kambing tadi. Okey. Jadi kalau Pak Ramli dapat settlekan dam ni, tertanggallah ihram Pak Ramli tadi, dan Pak Ramli bebaslah buat apa-apa dan tak perlu risaulah. Tapi kalau Pak Ramli tak buat, selagi mana Pak Ramli tak bayar dan Pak Ramli melanggar pantang larang ihram tu, selagi itulah dam dia bertambah. Okey. Okey, sebab kedua adalah, ini adalah sebab yang kita kena fokus lah untuk haji ifrad, iaitu melanggar pantang larang dalam ihram. Sebab ni yang lebih tertumpu untuk seseorang itu lebih dikenakan dam berbanding bukanlah maksud dia sebab ni seseorang itu lebih dikenakan dam untuk haji ifrad. Okey, untuk pantang larang pertama, bersetubuh sebelum bertahallul awal bagi haji atau bertahallul bagi umrah. Okey, contoh ada satu pasangan ni, contohlah Pak Ramli tadi tu, untuk tahun tu dia postpone pergi tahun depan. Tahun depan tu dia bawa isteri dia nama Aminah. Okey, jadi Pak Ramli dengan Aminah pergi. Waktu buat haji, diorang dah settle dah semua rukun. Tiba-tiba sebelum tahallul awal, Pak Ramli dan Aminah ni terbabas. Bila dah terbabas, maksudnya mereka bersetubuh lah kan. Jadi apa yang terjadi kepada mereka ni? First, mereka ni dia dikira berdosa. Kedua, haji atau umrah yang Pak Ramli dengan Aminah ni buat dikira rosak. Dan yang ketiga, Pak Ramli dengan Aminah ni, walaupun haji dengan umrah mereka rosak, tapi mereka kena teruskan baki-baki rukun yang tinggal. Seperti tahallul tadi tu lah. Tahallul tadi tu, dan juga kalau tak buat tawaf, tak buat sa'i, kena buat juga. Cuma wajib haji tak payah buat. Dan yang keempat, Pak Ramli dengan Aminah ni, dia kena wajib qada haji atau umrah mereka tu pada tahun depan. Tak boleh tunda-tunda, tak boleh tangguh-tangguh. Dia kena wajib pada tahun depan. Walaupun haji atau umrah yang Puan Aminah dengan Pak Ramli ni buat sunat. Jadi dam apa yang dia dikenakan kepada Pak Ramli dengan Aminah ni? Dia dikenakan dam juga. Dah lah berdosa, haji atau umrah dia rosak. Lepas tu haji atau umrah dia rosak. Lepas tu wajib meneruskan baki rukun, wajib mengganti,
Lepas tu dia dikenakan dam juga. Okey, dam yang dikenakan adalah dam tertib dan takdil juga. Sama macam tadi, cuma yang tadi ihsar tu kambing. Yang ni unta. Bila kita sebut unta ni harga dia lagi tinggi pada kambing. Maksud dia dam tertib dan takdil bagi persetubuhan ni lagi berat daripada dam tertib dan takdil pada ihsar tadi. Okey. Jadi, cara pelaksanaan dam ni adalah sama macam tadi, cuma dia ditukar kepada unta. Okay, first Pak Ramli dengan Aminah ni dia kena sembelih seekor unta. Kalau tak boleh, tak mampu, Pak Ramli dengan Aminah ni perlu bersedekah memberi sejumlah cupak bilangan makanan mengikut harga seekor unta tadi. Kalau tak boleh juga, berpuasa sebilangan hari mengikut jumlah bilangan cupak harga seekor unta tadi. Jadi unta ni dah mahal. Bila mahal, kalau bersedekah mengikut bilangan cupak tu mungkin kurang sikit berat dia. Tapi kalau Pak Ramli dengan Puan Aminah ni tak mampu, tiba-tiba dia dikena berpuasa, mereka kena berpuasa, berat bagi mereka untuk berpuasa sebab mengikut jumlah bilangan cupak tadi tu. Maksud dia contoh tak apalah. Okey, kita terus kepada poin yang kedua, iaitu okey, tahun depan tu Pak Ramli bawa Puan Aminah juga pergi buat haji, dan kali ini mereka tercabut tumbuh-tumbuhan ataupun tercabut rambut. Okey, kita teruskan dengan pantalaran ketiga, iaitu cabut tumbuh-tumbuhan dan berburu binatang. Okey, kita ambil contoh Pak Ramli tadi tu. Tahun depan tu Pak Ramli bawa isteri dia Aminah tu buat lagi haji atau umrah untuk gantikan haji atau umrah mereka yang rosak pada tahun lepas tu. Tapi kali ni Pak Ramli dia cabut pula tumbuh-tumbuhan. Aminah ni dia cabut pula tumbuh-tumbuhan. Nampak cantik, dia cabut. Pak Ramli ni pula semangat dia pergi buru pula binatang. Jadi perbuatan ni juga turut dikenakan dam. Dan dam tu adalah dam takhir dan takdil. Dam yang boleh pilih tetapi mengikut bandingan jenis tumbuhan atau binatang yang dicabut atau yang diburu. Okey, contohnya Puan Aminah ni dia petik rumput. Dan rumput ni adalah yang paling kecil dalam tumbuhan, dan bandingan yang dikenakan adalah seekor kambing. Dan Pak Ramli ni pula dia berburu merpati. Dan merpati ni dia merupakan binatang buruan yang paling kecil. Jadi sama macam rumput tadi tu, bandingan dia adalah seekor kambing. Jadi kalau contoh Pak Ramli dia buru unta ke, mungkin dam dia adalah unta. Ikut bandingan yang dah ditetapkan. Cuma yang ni yang dah ditetapkan, yang binatang buruan atau tumbuhan yang dicabut yang paling kecil, bandingan dia adalah seekor kambing. Okey. Kalau Pak Ramli dengan Aminah ni tak mampu juga, mereka hendaklah bersedekah memberi makan mengikut jumlah bilangan cupak bagi harga binatang dam tersebut. Contoh macam kambing tadi, mengikut harga kambing tadi itulah. Dan kalau tak mampu juga, berpuasa sebilangan hari mengikut cupak makanan bagi harga binatang dam tadi tu. Jadi ini adalah cara pelaksanaan dam takhir dan takdil untuk bagi mereka yang berburu binatang atau cabut tumbuh-tumbuhan. Untuk larangan ihram yang seterusnya, iaitu mengenai pakaian.
ataupun perhiasan diri berkaitan dengan kekemasan diri seperti memotong kuku, mencabut bulu dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui, ini adalah pantang larang dalam ihram. Jadi seseorang itu kalau dia tak sengaja melakukannya dimaafkan, tetapi kalau dia buat-buat lupa, dia dah tahu benda tu salah tapi dia teruskan juga memakai, jadi dikenakan dam. Jadi dam dia boleh pilih, antara yang boleh pilih dia dapat 3 perkara lah dia boleh pilih, iaitu untuk menyembelih seekor kambing ataupun memberi makan kepada 6 orang bersamaan, iaitu 2 cupak setiap seorang, sama ada dia berpuasa 3 hari. Larangan ihram yang keempat pula yang berkaitan dengan hubungan suami isteri, iaitu sama ada melakukan persetubuhan selepas bertahalul. Jadi untuk umrah dan haji yang telah dilakukan oleh mereka, umrah dia tidak wasa, akan tetapi mereka dikira berdosa dan dikenakan dam. Dan dam yang dikenakan sama seperti bagi kesalahan berhias yang saya sebutkan dalam larangan ihram yang ketiga tadi. Lepas tu pula, selain daripada hubungan itu macam bercumbuan, sama ada dari segi buatan, dia adalah berdosa, perbuatan itu berdosa dan tidak dikenakan dam. Dan yang lain pula seperti akad nikah, jika seorang itu akad nikah semasa dalam ihram, hubungan suami isteri yang terbentuk daripada akad nikah tersebut dikira tiada ikatan antara suami dan isteri itu, dan hukumnya adalah berdosa, dan akad nikah itu tidak sah. Okey, kena buat lain lah. Untuk sebab yang seterusnya, tadi yang larangan dalam ihram itu di bawah sebab yang kedua. Sebabnya haji ifrad ni tak ada dam, akan tetapi jemaah perlu berjaga-jaga ketika dalam ihram tersebut. Jadi untuk sebab yang ketiga, seseorang itu dikenakan dam walaupun dalam haji ifrad. Antara sebab lain dikenakan dam adalah sebab luput waktu wukuf di Arafah, dia terlupa, ataupun habis masa waktu wukuf di Arafah, dikenakan dam. Sebab yang kedua, meninggalkan wajib-wajib haji. Sebagaimana kita ketahui, wajib-wajib haji, dia tinggalkan salah satu, jadi dikenakan dam. Tidak melakukan tawaf wada' sebelum dia meninggalkan Mekah, dia tidak melakukan tawaf wada', dia dikenakan dam juga. Dan yang terakhir, dia melanggar nazar ketika dalam ihram. Sebagai contoh, ketika dia dalam ihram, dia hendak melakukan nazar, dia hendak mencukur rambut sebagai contohnya, tetapi dia tidak melakukannya, jadi dia dikenakan dam. Okey. Daripada kumpulan kami telah berhutangkan tadi tentang haji ifrad. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi kemuncak kepada seseorang Muslim terhadap penciptanya. Ia merupakan fardu yang wajib dilaksanakan bagi mereka yang berkemampuan. Maksudnya di sini tak kisahlah kita memilih haji apa yang kita nak buat, haji tamattu', haji kiran ataupun haji ifrad. Seseorang itu perlulah berkemampuan. Jika tidak berkemampuan, ia tidak wajib dilakukan. Okey. Sejarah pensyariatan haji ini telah bermula sejak awal tahun kedua Hijrah dan ditunaikan sehingga kini oleh setiap Muslim di seluruh pelosok dunia di bumi Mekah Mukarramah. Okey, apa yang boleh saya katakan di sini, haji ni jatuh pada bulan-bulan tertentu sahaja, iaitu bulan masa haji saja, dan haji ni dilakukan oleh semua umat Islam di seluruh pelosok dunia. Semua yang datang ke satu tempat, iaitu di Mekah, yang tempat adanya Kaabah. Kita boleh keliling Kaabah kat situ. Okey. Ibadah haji akan disertai dengan beberapa rukun haji yang utama. Ia perlu ditunaikan untuk mendapatkan haji yang mabrur, iaitu haji yang diterima. Okey, maksudnya di sini setiap haji, tak kisahlah haji apa yang kita pilih, haji tamattu', haji kiran ataupun haji ifrad, tak kisahlah apa yang kita buat, haji mempunyai rukun-rukun yang tersendiri. Okey, macam kumpulan kami telah memilih haji ifrad. Okey, iaitu haji ifrad kita perlu mengikut rukun-rukun ataupun tertib yang telah dikenakan. Jika kita tidak mengikut rukun ataupun tertib yang dikenakan, dam boleh dikenakan kepada seseorang jemaah. Sebab itu penting kepada seseorang jemaah haruslah pergi kursus dulu sebelum kita berangkat ke tanah suci, dan kita
pentingnya kursus tu untuk kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih, agar kita tidak dikenakan dam yang lebih banyak lagi. Okey, jika kita tidak pasti ataupun apa larangan-larangannya, kita boleh merujuk kepada tabung haji ataupun muasasah bila kita berada di tanah suci ataupun sebelum kita berangkat di sana. Kita mesti mempunyai pengetahuan. Okey, di situ kita dapat bolehlah kita dapat haji yang mabrur. So kita nak dapatkan haji mabrur, kita mestilah mengikut rukun-rukun ataupun tertib-tertib haji yang telah ditetapkan oleh agama kita. Okey, kesimpulan yang lain ialah yang saya boleh dapatkan di sini ialah bayaran dam adalah bergantung kepada jenis kesalahan yang dilakukan dan ia merupakan urusan sendiri. Dalam erti kata lain ialah bergantung kepada amanah dan tanggungjawab diri sendiri. Amanat disarankan untuk para jemaah agar berbincang dengan mutawif bagi membantu untuk melaksanakan dam ini. Okey, maksudnya di sini jika kita melakukan kesalahan ataupun kita melanggar larangan-larangan yang telah kawan saya nyatakan tadi, okey, dam akan dikenakan. Okey, bila kita tidak pasti berapa jumlah dam yang dikenakan, kita boleh merujuk kepada mutawif ataupun muasasah yang berada di sana, ataupun tabung haji. Kita boleh merujuk kepada diorang macam mana cara untuk membayar dam, macam mana untuk melaksanakan dam-dam ini, kerana jika kita tidak melunaskan dam ni, maknanya haji kita tidak diterima dan boleh dianggap tidak sah lah macam tu. Dam haji ini dikenakan untuk mengingatkan jemaah haji agar kekal berdisiplin dengan tidak melanggar aturan dan rukun haji yang ditetapkan serta sentiasa menjaga kesucian tanah haram tersebut. Okey, maksudnya di sini jemaah haji perlulah macam saya cakapkan di sini, perlulah mempunyai ilmu yang berpengetahuan sebelum kita pergi menunaikan haji. Kita perlulah, sebab itulah tabung haji mengadakan kursus-kursus haji supaya kita tidak melanggar aturan-aturan ataupun rukun-rukun yang telah ditetapkan, supaya kita boleh mengelakkan dam yang dikenakan. Okey, dan yang paling utama dan yang paling penting, kita perlulah menjaga kesucian tanah haram tu. Okey, kerana bila kita dah berihram, kita dah berniat berihram untuk menunaikan haji, kita perlulah mematuhi pantang larang yang telah rakan saya nyatakan tadi, supaya kita dapat mengelakkan diri kita ataupun seseorang jemaah dikenakan dam. Jadinya penting kepada seseorang jemaah itu ilmu pengetahuan, pergi ke kursus haji supaya jemaah-jemaah dapat ilmu pengetahuan, so dapat menjaga kesucian tanah haram itu sendiri. Okey, sekian saja daripada kumpulan kami mengenai haji yang telah kami pilih, iaitu Haji Ifrad. Terima kasih saya ucapkan kepada kumpulan-kumpulan saya, ahli-ahli kumpulan saya yang bertungkul lumus memberi idea, menyumbang idea, menyiapkan tugasan ini, tajuk dam ini, tugasan ini yang telah diberikan oleh Sir Fakrul dengan jayanya. Terima kasih saya ucapkan kepada semua dan semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.